Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiy wa rasulih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhu wa qulubuna biyadika fa innama tabluhu anta. Allahumma ighfirna wa lahum. Allahumma ighfirna wa lahum. Allahumma ighfirna wa lahum. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulaini liyaqumani fi salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salatihima kama baina as-sama'i wal ardh. Sungguh ada kalanya dua orang sama-sama berdiri sembahyang yang tidak berbeza rukuk dan sujud keduanya, sedang perbezaan antara keduanya sembahyang itu bagaikan jauh perbezaan antara langit dan bumi. Ada manusia kita ni sembahyang sama, sembahyang berjemaah, duduk sekali sama-sama sembahyang, nampak elok dua-dua, ataupun ramai-ramai tengok dua-dua duduk sembahyang cantik. Tapi adakah dua-dua tu sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sama aja dia punya ganjaran dia, samakah dia punya pahalanya, samakah dia punya kebaikan yang Allah berikan padanya. Tapi kata Nabi SAW, dua orang yang sembahyang sama, rukuknya elok, sujudnya elok, tapi dua-duanya itu berbeza langit dan bumi. Kenapa beza langit dan bumi? Kerana masing-masing punya khusyuk. Kalau si A khusyuknya lebih daripada Allah dan B nya khusyuknya kurang daripada Allah kepada Allah, maka dia kurang. Dia tak sama. Sujud, rukuk nampak sama, angkat takbir angkat sama, tapi bezanya itu kepada khusyuknya. Bagaimana dia solat itu ingat Allah ataupun ingat benda lain. Ataupun ingat perkara-perkara lain. Mihrab berarti medan perang. Maka dinamakan mihrab sebab menjadi medan perang melawan syaitan yang berusaha untuk menaikkan sembahyang manusia. Mihrab ni maksudnya medan perang. Jadi orang yang solat ni sedang berperang. Berperang melawan syaitan yang duk halang manusia daripada melakukan ibadah. Syaitan dia akan usaha macam mana sekalipun untuk kita ini tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak khusyuk kepada Allah. Ingat macam-macam, buat itu nak buat ini. Sakit perut, dia pergi duduk dalam perut, dia kacau perut. Dia duduk kat dalam kepala, dia kacau kepala. Dia duduk kat mata, dia kacau mata. Dia duduk dalam telinga, dia kacau telinga. Macam-macam lah syaitan. Dia boleh masuk dalam badan. Dia boleh berlari dalam darah. Dia duduk kat kaki, berasa kat kaki. Macam-macam tempat dia nak buat. Dia duduk bisik kat telinga dia. Kita duduk khayal sampai lupa bacaan, sampai salah bacaan. Di syaitan ni kerja dia. Itu maknanya kita duduk berlawan dengan syaitan supaya kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatim Az-Zahid ketika masuk ke tempat Isyam bin Yusuf ditanya, "Ya Hatim, bagaimana anda menyempurnakan sembahyang?" Jawabnya, "Jika telah hampir tiba waktunya, saya telah siap berwuduk dengan sempurna, kemudian tegak di tempat sembahyang dengan semua jiwa ragaku, sehinggalah terbayanglah Kaabah seakan-akan di muka mataku dan makam tempat di dadaku. Sedang Allah mengetahui semua yang ada di dalam hatiku, sedang kaki bagaikan di atas titian sirat, dan syurga di kanan sedang neraka di kiriku, dan malakul maut di belakangku, dan aku berasa bahawa sembahyangku itu yang terakhir. Lalu takbir yang khusyuk dan membaca dengan penuh perhatian tafakur, dan rukuk dengan tawaduk, dan sujud dengan tunduk merendah dan meminta, kemudian duduk sempurna-sempurnanya, lalu tasyahud dengan pengharapan dan kekuatan, kemudian salam menurut sunnatul Rasul. Kemudian saya serahkan semua itu dengan ikhlas dan bangun dari sembahyang itu dengan perasaan takut dan berharap
takut bila tidak diterima dan berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya jaga semua itu dengan kesabaran. Isyam bertanya, sejak berapa lama sembahyangmu yang demikian? Jawab Hatim, sejak 30 tahun. Maka menangislah Isyam dan berkata, saya belum pernah sembahyang seperti itu sama sekali. Jadi Hatim ni pergi ke tempat Isyam bin Yusuf. Dia tanya macam mana nak sembahyang khusyuk, macam mana nak sembahyang ini, sembahyang yang baik. Sebab dia lihat Isyam bin Yusuf sembahyang sungguh-sungguh, luar biasa sembahyangnya, pelik lain pada yang lain dia sembahyang orang biasa. Dia tanya macam mana nak sembahyang macam ni, macam mana nak khusyuk sembahyang, bagaimana? Ingat, pegang ni sungguh-sungguh, tengok ni sungguh-sungguh, buat usaha. Usahalah sungguh-sungguh. Ni cara kaedah untuk kita khusyuk, antaranya kaedah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita nak sembahyang. Pertamanya, kita ready, ambil wuduk, ready, siap-siap nak sembahyang. Dalam hati kata, aku ambil wuduk ni nak tunggu nak sembahyang. Ni lebih kurang setengah jam lagi nak sembahyang zuhur, setengah jam lagi nak sembahyang asar, setengah jam lagi nak sembahyang maghrib, sembahyang isyak, setengah jam lagi nak sembahyang subuh. Ambil wuduk tu elok-elok. Dengan cepat-cepat ambil wuduk. Basuh pelan-pelan, basuh biar tertib, basuh biar kena gosok tempat-tempat. Air jangan membazir, buka pelan. Lepas tu masuk ke muka tu elok-elok, gosok semua 3 kali. Kena ingatlah. Itu. Jangan kita buat main-main, buat sungguh-sungguh. Lepas habis saja kita ambil wuduk elok-elok, kita baca doa, kita mohon pada Allah. Lepas tu kita buat solat sunat wuduk. Solat sunat mutlak tadi tu, lepas habis wuduk, buat solat sunat 2 rakaat. Lepas tu tunggu waktu. Bila tunggu waktu, kemudian tegak, bangun. Masuk je waktu, dah selesai orang azan semua, maka kita pun solat sunat. Lepas tu kita bangun nak solat, kita serahkan diri. Maknanya letak dalam jiwa dia, ni aku nak solat zuhur, nak solat maghrib, nak solat subuh. Sungguh-sungguh solat dan bayangkan seolah-olah Kaabah di depan mata. Bayangkan Kaabah di depan mata. Dilihat Kaabah di depan mata, seakan-akan dia ada di depan mata kita. Dan makam tempat di dadaku, tepat di dekatnya. Kaabah depan mata, dan makam tu ada, makam Ibrahim ada dekat dada tu, dekat. Makna menghadap lah, bukan kat dada, menghadap. Sedang Allah mengetahui semua dalam hatiku. Sedang kaki bagian di atas titian sirat, dan kaki ni duduk di atas titian sirat, bila-bila boleh jatuh dalam api neraka. Ini nak semayang. Ini kaedah Isyam bin Yusuf. Dan syurga dengan di sebelah kanan. Syurga ada belah kanan, sedang neraka di kiriku. Dan malaikat maut ada di belakang. Dia duduk tunggu kita je. Malaikat maut ni, dia nak tarik je nyawa. Dan aku berasa bahawa sembahyang ini yang terakhir. Kita kena anggap sembahyang yang kita sembahyang tu sembahyang paling akhir sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takut habis sembahyang cabut nyawa. Lalu takbir dengan khusyuk, angkat takbir Allahu Akbar. Kerana Allah khusyuk sungguh-sungguh dan baca dengan penuh perhatian, tafakur, baca dengar elok-elok. Itu Allahu Akbar. Jangan duk fikir benda lain. Lalu takbir yang khusyuk dan baca dengan penuh perhatian, tafakur, rukuk dengan tawaduk, sujud dengan merendah diri dan mohon pengharapan pada Allah. Kemudian duduk sempurna, lalu tasyahud dengan pengharapan dan kuatan sehingga salam. Duduk ikut sunnah Nabi, macam cara duduk, bagi salam ikut Nabi. Dan semuanya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas buat kerana Allah. Dengan rasa takut sembahyang kita terima ke tak terima oleh Allah. Ini 30 tahun Isyam bin Yusuf ni buat. 30 tahun dia lakukan dan dia khusyuk dengan Allah nak lakukan. Pernah terjadi kepada Hatim ketinggalan sembahyang jemaah. Dia tertinggal daripada solat jemaah, kan tak sembahyang, solat jemaah tertinggal. Maka datang seorang kawannya memberi takziah. Maka menangislah Hatim dan berkata, andaikan aku kematian anak, tentu akan datang orang-orang memberi takziah kepadaku, separuh dia penduduk kota Balkh ini. Tetapi kini aku ketinggalan sembahyang jemaah, maka tidak ada yang datang bertakziah padaku kecuali sahabat karibku. Padahal andaikan semua puteri-puteriku mati, saja lebih ringan bagiku daripada ketinggalan sembahyang jemaah. Saya nak cerita, solat jemaah dia tinggal tu lebih besar
Dia ada anak perempuannya ramai, kalau mati tak ada masalah lagi. Kalau mati anak-anak perempuannya tidak ada masalah. Lepas beban dia, lepas daripada tanggungjawab dah. Tapi kalau tinggal solat berjemaah, ini lebih berat. Itu lebih besar. Orang mati kita pergi ramai-ramai ucap takziah hantar WhatsApp. Tapi orang yang tinggalkan solat berjemaah itu, sepatutnya itu yang lebih besar lagi kena ucap takziah. Menunjukkan pentingnya dalam solat berjemaah. Seorang hakim berkata, sembahyang itu hidangan yang dihidangkan Allah untuk orang-orang yang beriman. Itu orang yang dia kuat tauhidnya kepada Allah. Sembahyang ni untuk orang-orang yang beriman, yang tauhidnya jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mencatukan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hidangan kepada orang yang beriman. Pada tiap hari 5 kali, sebagaimana tamu yang menghimpun berbagai macam makanan yang beraneka warna dan rasa, maka demikianlah sembahyang mengandungi gerak perbuatan zikir yang bermacam-macam. Tiap gerak harakat mengandung hikmat dan pahala serta untuk penebus dosa. Ini banyak manfaat hikmah di dalam solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tahu. Orang yang sembahyang banyak, maksudnya solat sunat, tetapi yang sempurna menegakkan sembahyang sangat sedikit. Ramai orang sembahyang, tambah orang solat sunat ramai, tapi yang sempurna ni tak ramai. Itu. Kita nak solat kita ni sempurna. Kita nak solat kita ni diterima oleh Allah. Kita nak solat kita ini maksimal dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ramai orang duk solat sunat, kita tengok solat sunatnya banyak tapi laju. Cepat. Bagai-bagai. Bacaannya takut tak elok, tak tertib. Ramai. Kita tengok solat memang ramai orang solat. Tapi terima tak Allah solat kita tu? Jadi ramai orang duk solat, tapi yang sempurna solat ni sikit sangat. Kita nak yang sikit tu lah. Kita nak masuk kelompok yang sikit, yang Allah terima, yang solatnya sempurna. Kerana itu Allah menyebut sifat orang mukmin ialah yang menegakkan sembahyang. Itu rukun iman ni, rukun Islam tu iqamis solat. Yang keduanya mendirikan solat. Ni orang yang beriman. Orang yang beriman, mukmin, sifat mukmin itu mendirikan solat, iqamis solat. Dan menyebut orang munafik yang sembahyang semata-mata. Dan menyebut juga orang munafik yang sembahyang semata, sehingga Allah mengancam kepada orang munafik. Apa? Orang munafik ni sembahyang saja. Tapi apa yang Allah sebut kepada orang munafik? Iaitu fawailul lil musallin, celakalah sembahyang mereka. Kepada orang munafik, kepada orang yang sembahyang yang tak betul. Yang sembahyang kerana terpaksa bukan kerana Allah. Yang sembahyang nak nunjuk-nunjuk. Yang sembahyang hanya nak lindung diri daripada orang tahu. Munafik di zaman Nabi, munafik akidah. Munafik zaman kita ni munafik syar'i. Syar'i. Bab syar'i. Maknanya dia munafik, tak ikut, tak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman tapi dia munafik, nipu, menunjuk, ada riak, ada takabur, ada ujub. Allah bagi ancaman fawailul lil musallin, celakalah mereka ini yang sembahyang. Dan juga allazina hum an salatihim sahun, dan orang yang sembahyang ini lalai. Salatihim sahun, lalai dengan tujuan sembahyang tu. Surah Al-Ma'un ayat 45. Dia sembahyang tapi lalai. Sembahyang tak ingat Allah, sembahyang tak betul, sembahyang curi-curi macam-macam. Wa na'udzah min zalik. Kena sembahyang elok-elok. Sebab sembahyang ini banyak benda yang Allah berikan. Orang tu elok tak elok, baik tak baik, bagus tak bagus dengan sembahyang. Bangun. Iaitu mereka yang sembahyang kerana orang dan enggan membantu pada orang lain. Sembahyang ni nak tunjuk ke orang, lepas tu tak mau bantu orang. Yang ni sembahyang tidak dapat merubah sifat-sifat yang buruk. Patutnya sembahyang ni boleh buang sifat buruk. Boleh buang sifat tak elok, tapi makin tak baik, makin buruk. Wa na'udzah min zalik. Itu sifat sembahyang ni kena jadi bagus, makin bagus, tapi taklah berbeza pula. Ini. Sedang orang mukmin disebut, tu orang munafik. Kalau orang mukmin Allah sebut apa? Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang menegakkan sembahyang dengan sempurna. Allazi yuqimunas salat, yang mendirikan solat, wa mimma, yang sempurna, dan dari rezeki pemberian kami mereka bersedekah. Dan ada rezeki kita sedekah.
Kita bantu orang, bagi ke orang, membantu orang lain. Ini sifat orang mukmin. Sembahyang dengan elok sempurna, lepas tu rajin duk sedekah bantu orang dengan rezeki yang dia ada. Tak kira lah bukan duit, apa sajalah. Iqamatus solah, yakni tetap menjaga waktunya, syarat rukuknya dan kesempurnaan rukuk, sujud dan khusyuk. Kita baca duk iqamatus solah. Kena duduk elok-elok, rukuk dengan elok, sujud dengan elok, semua sekali dengan elok dalam bab solat. Seorang hakim berkata, orang dalam sembahyang ada dua macam. Jenis orang yang sembahyang ada dua jenis. Duduk kat mana? Duduk bahagian mana? Yang pertama khusus, yang kedua umum. Ini dua jenis manusia dalam sembahyang ni, khusus dan umum. Adapun yang khusus, maka merasakan kehormatan, kebesaran sembahyang dan tegak dengan keyakinan dan rasa takut dan menunaikan dengan keagungan dan selesai dengan perasaan takut. Ini kita tunaikan solat dengan berasa bangga dengan keagungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kita solat. Dan habis solat kita takut, risau-risau solat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang khusus. Allah berikan khusus pada mereka yang Allah hendak. Adapun yang umum, maka sembahyang dengan kelalaian. Umum. Tengok macam sembahyang. Kita duduk kat masjid tengok umum, secara umum semua sembahyang. Tapi yang khusus yang Allah Ta'ala bagi ni tak tahu siapa dia. Dalam masjid ada 1,000 orang duduk sembahyang. Sembahyang Jumaat. Semua kita nampak sembahyang. Tapi kita tak tahu. Yang umum ni macam-macam ada. Lalai tak lalai, khusyuk tak khusyuk. Macam-macam benda ada. Tipu tak tipu, betul tak betul. Bacaan rosak tak rosak. Tapi yang khusus Allah berikan pada mereka yang Allah pilih. Maka sembahyang orang lalai ni, tegak ni berasa dengan masa bodoh dan menunaikan dengan was-was dan rasa berasa aman. Dia habis solat, dia rasa tak ada apa. Tak boleh. Tak ada apa. Sepatutnya lepas solat kita risau. Mudah-mudahan Allah terima, takut Allah tak terima. Itu. Seorang hakim dari Faris berkata, jika wuduk dengan was-was tanpa keagungan sembahyang, lalu sembahyang juga dengan was-was dan selalu teringat kepada kesibukan dunia, maka tidak akan diterima daripadanya. Waktu wuduk pun merasa wah-wah. Ni wuduk 2-3-4 kali. Ambil muka dah sampai tangan, dia merasa tak kena pula. Kau tadi kat belah janggut. Ambil wuduk pula lagi kali kedua, satu tangan asuh pula. Siku tak kena ke? Jari tak kena ke? Macam-macam was-was Allah Ta'ala bagi. Ni. Wuduk pun tak elok dah. Ni sembahyang apatah lagi. Sebab tu kena jaga elok-elok semua. Daripada wuduk sampailah kita habis bagi salam, itu semua kena jaga elok-elok. Jangan ada sifat was-was. Jangan duk fikir hal dunia. Wuduk, mana kita ambil wuduk tu nak bersih. Bukan bersih saja badan kita. Hal-hal dunia. Muka kita ni ada semua ada kat sini. Lidah, mata, telinga yang sibuk dengan dunia. Nak cakap, nak melihat, nak mendengar. Ini kat muka ni. Betul kena bersih. Bersih. Buang hal-hal dunia. Bukan saja wuduk itu hal hikmah akhirat, tapi hal dunia pun kena buang. Basuh tangan ni duk guna pakai tulang 4 kerat dengan kaki. Tu. Sapu kepala. Tempat tujuan utama kita ada kat kepala, semua duduk kat situ. Jadi kena jaga, bersihkan semua benda itu. Baru boleh terima sembahyang dengan baik. Kalau tidak, ada was-was. Seorang hakim berkata, 4 macam tenggelam dalam 4 tempat yang mengintai. Dan mengintai muncul kepalanya 4 tempat. 4 macam tenggelam dalam 4 tempat. Dan mengintai muncul kepalanya 4 tempat. Yang pertama, keredaan Allah tenggelam dalam taat. Maknanya kita kena tenggelam, redha Allah ni tenggelam dalam taat. Mana masuk dalam taat. Kalau kita taat kepada Allah, maka redha Allah ada dalam tu. Dan mengintai muncul kepala ni rumah orang-orang yang pemurah. Jadi dia duduk dengan orang-orang yang pemurah. Pemurah ni maknanya pemurah yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang taat sembahyang dengan Allah tak perlu risau. Orang-orang pemurah ni ada dengan dia saja. Selalu duk bantu dia, duk bagi kepada dia, orang yang soleh. Dia mengingat siapa-siapa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalamnya, tenggelamnya di situ bersama dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila duduk kat situ, maknanya kita akan bangun daripada
ketaatan dan bangun daripada dapat redha Allah tu dengan keliling orang-orang yang pemurah. Orang yang pemurah apa? Yang rajin untuk nasihat kita, yang rajin untuk bagi rezeki yang halal pada kita, yang rajin untuk bantu kita buat kebaikan. Itu. Yang kedua, murka Allah tenggelam dalam maksiat dan muncul kepalanya di rumah orang-orang yang bakil. Buat benda yang Allah larang, jadi dia itu sama sekali duduk dengan orang-orang yang maksiat. Mana tenggelam? Tenggelam dengan kemaksiatan. Jadi kalau dia bangkit balik, dia bangun daripada tenggelam maksiat ni, duduk dengan siapa? Dengan orang-orang yang bakil. Bakhil apa? Bakhil daripada nak melakukan ibadah pada Allah, bakhil daripada nak buat kebaikan, bakhil daripada benda-benda yang Allah suruh, bakhil daripada nak sedekah, macam-macam. Ini orang yang kikir, pekin. Yang ketiga, kebahagiaan hidup dan murah rezeki tenggelam tersembunyi dalam pahala-pahala. Hidup mewah ni bukan sebab harta. Hidup senang ni sebab bukan boleh kita ada handset, ada rumah, ada mak depan mata, seronok boleh buat itu, mak masak, tak ada. Kebahagiaan hidup ini, murah rezeki ini duduk dalam apa? Duduk dalam pahala. Pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran darajat yang Allah berikan. Dan muncul kepalanya di rumah orang-orang yang rajin sembahyang. Muncul ni maknanya bangun, duduk dengan orang yang sembahyang. Dia bagi kiasan, terjun, berenang dalam air, dalam air ada ikan. Bangun-bangun tengok, oh ada pokok rambutan. Macam tu lah. Jadi siapa yang terjun dengan hidup dia, hidup dengan murah rezeki ni, dia adalah duduk di dalam lautan pahala. Dalam lautan banyak pahala, banyak rezeki. Kurang pahala, kurang rezeki. Rezeki bukan duit. Duit itu penipu. Duit itu perhiasan. Seronok mata memandang. Seronok kita duduk pegang. Seronok. Tapi rezeki ni apa? Mudah. Allah berikan kita manfaat yang besar dan mudahkan manfaat itu diterima daripada kita. Ini. Apa yang beri manfaat pada kita dan mudah dapat, itulah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja. Sihat. Bahkan sakit pun rezeki. Kaya boleh bantu orang. Bahkan miskin pun rezeki. Apa saja yang bermanfaat, maka itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila orang rezeki banyak ini, dengan pahala yang banyak, dia akan duduk dengan orang yang rajin sembahyang. Rajin sembahyang ni mana sembahyang yang sempurna lah. Bukan rajin sembahyang nak tunjuk ke orang, tidak. Sempurna sembahyang dia. Itu dengan berjemaah kat masjid. Bagai-bagai lah lagi yang lain yang Allah berikan pada kita. Dan yang keempat, kesempitan hidup tenggelam dengan seksa-seksa. Dan muncul kepala di rumah orang-orang yang cuai dalam sembahyang. Hidup ni susah. Sebab apa? Kita banyak dosa. Sebab tu ulama sebut, orang yang mengaji ni rezekinya banyak. Tidak dijangka-jangka. Kenapa? Banyak pahala dia. Orang yang banyak pahala, banyak rezeki. Tapi kata ulama di sini, kalau orang yang banyak dosanya, terseksa, payah, rezekinya tak ada. Rezekinya, aku makan ada, ni duit ada. Duit tu bukan rezeki. Makan tu bukan rezeki. Kan? Ada benda yang lebih besar daripada itu. Itu semua gambaran, hiasan Allah nak tunjuk pada kita sahaja. Rezeki ini adalah beri manfaat untuk urusan akhirat. Kan? Dan dia duduk dengan orang cuai. Duduk dengan orang yang tak sembahyang. Ataupun orang sembahyang lewat waktu. Duduk dengan orang-orang ni. Orang lain sibuk berjemaah. Orang kata tak apa, ajak kita sembahyang. Masa macam panjang lagi. Ni. Duduk dengan orang macam ni. Na'udzubillah min zalik. Ini 4 sifat yang ada dalam kehidupan manusia. Seorang hakim berkata, jika orang-orang sibuk dengan 6, maka dia sibuklah dirimu dengan 6. Ni. Kalau dia ni sibuk dengan 6 benda ni, maka sibuklah dirimu dengan 6. Apa dia? Yang pertama, jika orang-orang sibuk memperbanyakkan amal, maka sibukkan kamu dengan sempurna dan baikkan amal. Kalau kita duduk dengan orang yang duduk beramal, ahli amal, kalau ilmu, semayang, lebar amal apa semua, jadi kita pula ini pun beramal juga, dan kita kena buat siapa yang lebih baik amalnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki amalan kita sehari-hari.
Duk rajin menghafal sembahyang, mutalaah, tengok betul tak aku punya solat ni macam mana, mari aku angkat takbir macam mana, aku nak faham takbir tu ada berapa rukun. Mari kita tahu rukun sembahyang takbiratul ihram. Hari ni kita kena tahu pula rukun takbiratul ihram apa dia, apa yang sah, apa yang tak sah. Itu. Jadi kita kena perbanyakkan amal dan perbaiki amal. Banyakkan amal, duduk dengan kelompok orang-orang yang rajin beramal, dan kita kena perbaiki amalan kita. Kita kena baiki amalan-amalan kita, betulkan amalan-amalan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi wuduk kita tak apa nak sempurna. Oh, kita dah belajar lagi, tambah lagi, kita sempurnakan wuduk kita. Mari kita pakai apa lagi? Sugi, tak apa nak pandai. Ni kita tahu dah sugi dah sunnahnya lagu ni. Macam-macam benda yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jika orang-orang sibuk dengan sunat-sunat, maka sibukkan kamu dengan menyelesaikan yang fardu. Orang duk sibuk dengan perkara sunat, kita menyelesaikan benda yang fardu. Sempurnakan benda yang fardu. Orang duk sibuk banyak dengan benda sunat ni. Sunat, tapi benda fardu ni tak betul kan, tak baik kan. Tak sibukkan dengan fardu. Tak perkemahkan, tak sempurnakan dengan yang fardu. Jadi kita kena perbaiki, elokkan perkara-perkara yang fardu. Antara sunat dengan fardu, ingat fardu lebih utama. Jadi kita kena utamakan yang fardu, perbaiki, perelokkan, perkemahkan, percantikkan, supaya Allah terima amalan kita. Yang tiga, jika orang sibuk dengan perbaiki zahir, maka sibuklah kamu dalam perbaiki batin. Kita hari ni ramai orang tengok perbaiki zahir. Tudungnya, bajunya, macam-macam jenis baju, jubah, macam-macam jenis, telekung macam-macam jenis. Kan? Duk sibuk perbaiki tentang pakaian, sibuk perbaiki tentang rumah, sibuk perbaiki tentang kereta. Benda-benda zahir supaya orang pandang. Oh, kita kena pakai baju kemah supaya orang ikut kita. Nak dakwah apa semua itu. Salah satunya begitulah. Tapi sepatutnya kita kena perbaiki nurani kita, hati kita. Itu yang lebih penting. Ini uraian yang lebih besar dan lebih jauh. Kalau orang tak faham, dia takkan terima. Dia payah. Tak boleh zaman sekarang macam ni. Sedangkan hati ini, nurani ini, membaiki hati nurani, dia tidak akan berubah sama sampai kiamat. Itu yang makamnya berbeza dengan orang lain. Maksud makam ni adalah darajat yang Allah berikan pada seseorang tu berbeza-beza. Itu makam hati. Jadi kita hari ni duk sibuk. Duk sibuk apa? Duk baiki benda yang zahir. Dengan batin tak ada rosak. Kan? Kita nak jadi macam ni, kena pakai macam ni, baru orang ikut kita. Benda zahir saja. Sedangkan orang ikut ni secara batin. Batin tu lebih kuat. Kalau orang ikut cara zahir, habis zahir kita tak ikut. Dulu aku ikut dia sebab dia kemas. Ni aku nampak selekeh, malas aku nak ikut. Habis. Dulu aku ikut dia sebab dia kaya. Dia ada pangkat. Aku ikut lah. Ni tak ada pangkat, tak ada apa. Sebab tu kita kena buat. Allah kata benda itu sebagai perhiasan. Seronok kita pandang. Jadi sebenarnya hakikat sebenar, perbaiki orang ikut ni kerana hati. Hatinya baik, maka Allah lahirkan manusia untuk ikut dia supaya menjadi baik seperti dia, dan Allah tingkatkan keimanan antara mereka dan jadilah satu kelompok orang yang sentiasa buat kebaikan. Ini hati, jangan sibuk kita perbaiki kan, kereta apa semua. Tidak. Bukan tak boleh, boleh. Tapi benda tu bukan prioriti. Letaklah ujung-ujung. Penting hati kita. Kita sibuk yang benda nurani, apa dia dunia, zahir, pandangan mata saja. Hak nurani kita tak buat. Ini pandai bercakap, kita tak sibuk nak ajar orang pandai cakap semua, tapi hati dia tak ajar. Pandai ingat Allah tu tak ajar. Public speaking ni. Ini berbeza kalau orang setuju tak setuju. Tapi dia kena setuju. Kalau dia beriman dan dia pandai lah. Kalau dia tidak, akan rosak. Yang keempat, jika orang-orang sibuk mencari kesalahan orang lain, maka sibukkan kamu mencari kesalahan diri sendiri. Kalau orang lain duk sibuk cari masalah, ada aja salah. Sana salah, duk dalam parlimen tapi duk bengong lagu tu juga. Cari salah sana. Bukan nak menyelesaikan masalah, mencari masalah orang lain. Duduk saja aja. Kira tak sekredit, mai ikut mana pun tak tahu. Agaknya lahir memang tak sekredit dah kah. Menyusahkan manusia, menyusahkan masyarakat. Dia duduk biar sekredit. Tengok diri kita, perbaiki diri kita. Kita baiki diri kita, secara automatik Allah akan bantu kita untuk orang lain ikut kita dan bantu untuk menyelesaikan masalah jadi baik. Ini tak sibuk hal orang lain. Tak kira. Dia kira dia yang betul. Orang lain salah. Ini tak betul. Ini keadaan yang boleh merosakkan jiwa.
Kalau tak kena pada tempat dia, habis rosak. Yang kelima, jika orang-orang sibuk dengan kesenangan kemakmuran dunia, maka sibuklah kamu dengan kemakmuran akhirat. Kita tak sibuk nak makmurkan dunia. Sibuk dengan nak urusan dunia. Cari apa kat atas muka bumi? Orang sibuk nak cari kerja, nak cari apa dia CJ, nanti senang aku nak kerja dapat duit. Sibuk. Sedangkan urusan akhirat kita bodoh lagi. Mayang tak sempurna, ngaji ilmu tak cerdik. Kan? Apa lagi? Macam-macam benda. Ibadah tak elok, dah sibuk lagi cari dunia. Dah sibuk lagi nak cari kawan. Aku kena kawan ni, tak ada lagi aku nak belajar macam mana. Ini orang yang bangang. Lagi sekali, ni orang yang bangang. Ngaji dengan sebab kawan. Apa ada kawan boleh bagi pada dia? Kalau ada macam ni, angkat boleh empak dalam kolam buaya, biar buaya duduk gigit dia. Dan ngaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab ada kawan. Tak boleh lagi nak gelakkan, nak apa jenis manusia macam ini. Kita buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sibuk cari makmur dunia. Dia tak tahu akhirat esok dia duduk dalam kubur seorang-seorang. Ke akhirat esok nak buat macam mana? Duduk nak lari atas tiang sirat macam mana? Jadi kita buat ni kerana Allah. Nak makmurkan akhirat kita. Nak dia cantikkan akhirat kita, bukan cantikkan kesenangan kita ke atas muka bumi ni. Tak ada benda ni atas muka bumi, kita boleh nak buat ibadah. Nuntut ilmu ni ibadah paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak cerdik. Orang cakap banyak kali dah. Dah pesan banyak kali dah. Nuntut ilmu ni lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang Allah tetapkan begitu tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba buat tak tahu. Sanggup lari, sanggup buat benda lain. Sanggup pula cakap benda yang tak elok dengan pada guru. Ni tak boleh duduk. Ini perangai manusia yang dalam jiwa dia ada syaitan. Yang dia ikut syaitan. Orang pesan dah, nasihat dah, ikut lagi. Dia tidak boleh langsung ada segelumit, segelintir cakap benda yang tidak baik dengan guru. Adab tak ada langsung. Ini perangai yang ulama cukup larang. Sebab tu ulama tak suka duduk dengan orang macam ni. Tak suka pandang muka murid macam ni. Ini perangai buruk. Duduk jauh-jauh. Bila duduk jauh-jauh tu sedap diri lah. Bukan guru yang tak nak, tapi Allah dah menutup. Ini kena hati-hati. Nak barakah kehidupan sampai mati, dapat barakah redha daripada seorang guru, baru dia sempurna kehidupan dia. Kalau tidak, susah nak buat baik, susah nak buat ibadah, kerja tak mau ngaji, nak lari. Jangan sibuk cari masalah orang, sibuk cari masalah kita sendiri. Betulkan, jangan sibuk hal dunia, sibuk hal akhirat. Dan yang terakhir, jika orang-orang sibuk berusaha redaan makhluk, usaha nak cari redha makhluk, nak suruh orang sayang kat dia, nak suruh orang puji dia, cari redha makhluk. Takut nanti orang tak bagi gaji, tak bagi kerja pada dia. Cari redha. Cari redha makhluk buat apa? Tapi kita ingat, tinggalkan redha makhluk ni. Buat apa kita cari redha makhluk? Kita cari apa? Redha. Sibukkan diri kita dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah ni apa dia? Antaranya redha mak ayah. Mak ayah redha dengan kita, maka Allah akan redha. Guru redha dengan kita, baru Allah redha. Dia mak ayah redha dah, tapi guru tak redha. Tak boleh juga. Ni dua benda ini besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena cari. Jangan sibuk cari redha makhluk. Jangan sibuk dah hal dunia ni dengan makhluk. Nak suruh makhluk sayang dengan dia, redha supaya makhluk tak marah pada dia, makhluk tak hadang. Duduk atas muka bumi bukan cari dunia, cari redha manusia. Duduk atas muka bumi ni cari pahala, cari akhirat untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat redha Allah, semua selesai. Redha manusia ni tahu tu sampai masa habis hancur. Tidak ada apa-apa. Jadi jadikan diri kita ini manusia yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat lakukan kerja hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Bukan kerana pangkat sebab ada duit. Tidak. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang lemah daripada dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma jalla rahmah al-maghfirah wal-barakah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad fakina fi dunya bi ta'ala bi jannati salatina min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a alhamdulillah rabbil alamin.